semua lukisan kita hanya guna pensel so kalau ada sebarang kesilapan kita boleh padam. Okey. So untuk hari ni standard pembelajaran kita ialah membina sudut dan pembahagi dua sama sudut. Okey, so serta menerangkan rasional langkah-langkah pembinaan. Okey, so kita akan bina sudut 60, okey, sudut 60 darjah dan juga sudut 120 darjah. Okey, dah sedia ke? Cikgu. Okey. So kalau tengok berdasarkan contoh 7, okey. Dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja bina PQ supaya PQR, sudut PQR ialah 60 darjah. So maksudnya sudut tu kita perlu lukis dekat Q. Okey. Ada 3 huruf sudut PQR. So sudut tu mesti lukis di Q. Okey, tengok. So sudut di Q. Okey, so kita sediakan peralatan kita. Okey. Dekat sini untuk lukis sudut kita tak gunakan protektor. Kita hanya gunakan jangka lukis dan pembaris sahaja. Okey. So sekarang langkah pertama, buat dulu tembereng garis. So bina tembereng garis. So buat garisan. Dah. Kemudian ketepikan pembaris. So kita nak buat sebelah mana sudut Q? Katakan sebelah kiri. So Q mesti di sebelah kiri lah. So di sebelah kanan ni mestilah R. So Q di sebelah kiri, R di sebelah kanan. So sudut di sebelah kiri. So sekarang dah siap ke yang ni? Tembereng garis awak? Tak perlu. Tak perlu panjang sangat so next, angkat jangka lukis tu. Jarum letak pada Q. Jarum letak pada sudut yang kita nak lukis. So sudut pada Q, sebab tu kita letak jarum pada Q. So laraskan. Yang ni tak kisah bukaan dia berapa, nak buka besar pun boleh. Selagi dia ada atas garisan. Tapi cikgu nak buka sedang-sedang saja. Cikgu buka besar tu. Bukaan dan kelukis. Jarum tetap pada Q. Jarum tetap pada Q. Kita hanya laraskan pensel pada kompas. So cikgu guna bukaan ini. Dah ke? So sekarang kita nak buat lengkuk. Lengkuk tu contengan separa bulat. So kita panggil lengkuk lengkuk. So kita buat lengkuk macam ni. Buat panjang pun tak apa. Dapat tak? Ukuran tadi, bukaan tadi, cikgu buat lengkuk macam ni. Dapat tak? So bukaan sama cikgu tak usik untuk yang cikgu lukis lengkuk tadi. Angkat kompas awak. Jarum nampak tak ni? Yang garisan lengkuk kena pada garisan QR. So jarum letak pada tu. Nampak tak? Kat sini jarum letak pada garisan yang kena lengkuk dan garisan QR tu, titik tu. Boleh ke? Tengok tu, cikgu letak dekat mana jarum. Dah? Bukaan sama cikgu tak ubah bukaan dia. Jangan ubah. Kalau macam dah lari, awak kena ukur balik. Baru boleh guna untuk melukis. Dah ke step ni? Dah cikgu. So cikgu harap yang lain pun dah so next,
Okay, so buat garisan satu lagi lengkuk yang baru. Okay, bersilang pada lengkuk yang besar tu. Conteng macam tu. Okay, ni lengkuk yang baru cikgu lukis. Kenapa yang tu pendek? Sebab kita dah ada tempat mana kita nak silangkan garisan kita. Sebab tu lengkuk yang kedua ni lebih pendek. Okay, tengok. Saiz dia sama Cikgu cuba letak kat sini. Ni tadi. Okay, tengok sama. Saiz yang sama cikgu guna. Okay, letak kat sini untuk buat lengkuk yang pendek tu. Okay, untuk buat lengkuk yang pendek tu. Okay, dah dapat ke 2 step ni? Dah. Yang lain okey ke? Boleh respon dekat group dekat ruangan chat. Okey. So, seterusnya kita dah ada titik ni. Okey. Titik bersilang antara dua lengkuk tadi. Okey, sambungkan dengan titik Q. Guna pembaris dan pensel. Okey. Yang ni kena betul-betul on point okey, pada garisan yang betul. So, ibu dah laraskan. Okey dah. Okey. So, ini adalah sudut 60 darjah cikgu. Okey. So, kita buat sekali lagi. Dapat tak yang ni? Boleh post dekat group? Yang pertama tu dapat tak? Okey, Ranjini dapat. Okay, Hana pun dapat. Okey, bagus. Okay, contoh Ranjini punya. Okay, Ranjini punya tu dia stop sampai sini. Tapi kalau nak buat garisan lebih atas pun tak ada masalah. Okay, tak perlu stop dekat sini pun. Tengok macam cikgu lebihkan. Okay, sebab kita kalau yang ni kita boleh juga guna untuk lukis segitiga. Segitiga yang ada sudut. Okay, so kita tak tahu berapa panjang dia, so kita kena panjangkan lagi. Okay, so nanti bila dah faham boleh apply lah. Okay, good job. Okay, so next. Nak lukis sekali lagi ke? Okay, kita lukis sekali lagi, okay? So, yang pertama, lukis tembereng garis. Okay. Sorry. Okay, tembereng garis. Buat singkatan Q. Okay, sebab kita nak buat dekat Q. So, art di sini. Okay, lupa. Tadi P, sorry. Oh, yang ni A, B, C Soalan A, B, C. So, cikgu kena tukar. Yang ni bukan Q. Yang ni bukan art. So, yang dekat sudut ni apa? Yang dekat sudut tu apa? Kena tulis apa? A ke B ke C? A ke B ke C? Sudut A, B, C. So, A ke B ke C? A. Cikgu dah tekankan daripada awal. Okay, kalau ada 3 huruf kat sini, so kita akan rujuk huruf tengah-tengah. Tengah-tengah adalah B. Maksudnya ini adalah sudut B. Okay, so dekat sini B lah. Kita kena tulis B. So sini C ataupun A. So kalau sini A, sini kalau sini C, sini A lah yang baru kita lukis tu. Okay, so A, B, C. Ingat balik
Kalau 3 huruf, kita tengok huruf di tengah-tengah dia apa. So kalau macam ni, ni betul lah cikgu buat sudut Q. Sebab Q di tengah-tengah. So kita kena lukis pada Q. Okay? Faham tak ni? Faham Okay. cikgu. Okay. So langkah pertama, lukis tembeling garis QR. Tandakan QR. Seterusnya, okay, buka jangka lukis. Okay, tak perlu terlalu besar. Okay, sedang-sedang je. Okay, kemudian kita lukis lengkuk. Okay, lengkuk macam ni. Okay, lukis lengkuk. Okay, so ukuran sama yang kita lukis lengkuk tu, okay, kita akan guna untuk lukis sudut 60. Okay, so jangan ubah bukaan jangka lukis. Okay, angkat jangka lukis. Okay, letak jarum pada persilangan lengkuk dan garis tu. Okay, persilangan lengkuk dan garis tu. Tengok jarum cikgu letak mana jarum kompas tu. Okay, jarum jangka lukis. Okay, so kita pusingkan dia sikit. Sebab kita dah tahu dia nak bersilang di mana. So kita hanya buat lengkuk pendek sahajalah. Okay, tujuan kita buat lengkuk tu untuk apa? Untuk dapatkan titik tu. Okay, titik tu untuk sambungkan dengan titik Q. Okay, so kita laraskan kita punya ruler pembaris. Okay, sambungkan antara dua titik tu. Okay, bina garisan. Okay, pastikan tepat kena Okay, so sambung Q dan titik persilangan. Okay, so cikgu dah dapat sudut 60 darjah. Okay, so kita tengok next. Okay, so ini kita nak bina sudut 120 darjah. Okay, jangan risau. Kalau awak dah boleh dah boleh buat yang tadi, okay, sudut 60. So yang ni pun takkan ada masalah lah. Okay, so cikgu teruskan. Okay, langkah pertama sama macam nak buat 60 tadi. Okay, kita bina langkah yang sama untuk bina sudut 60. Okay, lukis garisan. Okay, tembeling garis. Tak perlu ukur So next, buat senggatan kecil. Okay, so ini adalah ingat sudut ABC. So sudut apa tu? Kita nak lukis pada sudut. Lukis sudut dekat, tak clear, dekat mana? Nak tulis apa kat sini ni? B. Okay, B. So sini C. So kita akan lukis garisan AB lah. Okay, so next, nak lukis belah kanan pun boleh. Okay, tak ada masalah. Okay, so next. Okay, jarum letak pada B. Okay, laraskan. Tak perlu besar-besar. Okay, guna besar tu bukaan jangka lukis. Dan cikgu buat okay, kalau tadi 60, sekarang kita buat 120 kan. So lengkuk kita tu, lengkuk yang pertama ni mesti lagi panjang lah. Panjang macam tu pun tak apa. Okay, panjang sikit sebab 120 Okay, ukuran yang sama Ni dah lukis lengkuk pertama. Okay, sekarang kita angkat. Jangan ubah Jangan ubah ukuran jangka lukis. Okay, cikgu letak jarum jangka lukis cikgu pada persilangan lengkuk dengan garisan tu. Okay, lengkuk dengan garisan tu. Okay, nampak ni jarum cikgu, jarum kompas. Kompas tu jangka lukis. 1B ajar guna kompas. Okay, dia lari pula. Sekejap. Tidak
juga. Dia jadi hilang. Nampak nak pusing. Okay. So, tengok cikgu letak jarum dekat situ. Okay, next kita pusingkan jangka lukis kita tu. Okay, bukaan masih sama dengan lengkuk yang pertama tadi. Okay, so lukis lengkuk yang pendek macam ni. Okay, tu satu. Tu sudut berapa? Sudut berapa tu? Titik persilangan ni, ini sudut berapa ni kita buat ni? Hello? Ada orang tak ni? Ni kalau kita sambung B dengan titik ni sudut apa? Baru je buat tu. Sudut apa ni? Sudut 60. Okay. So sekarang kita nak 120 kan? So kita kena buat satu lagi lengkuk kecil. So letak jarum pada yang sudut 60 tadi tu. Persilangan sudut 60 tadi. Nampak tak ni? Nampak tak? Kita letak jarum pada sudut 60 tadi. Okay, titik persilangan sudut 60. Okay. Okay. Next, kita pusingkan. Okay, buat lengkuk kecil satu lagi. So ini adalah sudut 120. Sekejap Dah. Okay. So, langkah seterusnya, alihkan ke tepi dulu jangka lukis. Okay. Kita akan buat garisan. Okay, garisan yang menyambungkan titik B dan titik persilangan yang kedua tu itu yang 120. Persilangan yang pertama ni, okay, kalau kita sambung 60. Laraskan macam tak. Okey, itu je yang. Okey. Letak situ. Okey, so sekarang cikgu dah dapat garisan cikgu. Okey, so ini adalah A. Dan dari A, B ke C tu, ini adalah sudut 120 darjah. Boleh ke? Okey. Okey, boleh tak ni? Okey, kalau tak boleh tak apa, kita cuba buat sekali lagi. Okey. So yang pertama sekali bina tempian garis dulu untuk yang kedua bawah tu. Okey, ingat angle PQR, sudut PQR. Inilah. Pakai ni. Sudut PQR. So lukis sudut pada Q. Cepat kakak. Angkatlah. Sekejap, kita tengok. Okey, Ranjini ada hantar gambar. Okey. Betul. So itu sudut 120. Okey. So next kita cuba lukis yang kedua. Dapat cikgu nak hujan lagi. Tempat awak pun nak hujan ke? Ke dah hujan? Okey, so ini adalah Q. Okey, so sini sebelah kanan ni R atau P lah. So cikgu letak R. So kita akan lukis garisan PQ. Okey, langkah yang sama.
Okay, langkah yang sama. Q. Okay, letak jarum pada Q. Okay, next kita laraskan jangka lukis. Okay, so lukis lengkuk yang pertama. Okay, panjang Okay, so next angkat jangka lukis. Okay, angkat jangka lukis. Letak jarum pada titik persilangan tu. Dah. Okay. Letak jarum pada titik persilangan. Okay, dekat sini Okay, so next kita buat garisan lengkuk satu lagi yang pendek. Okay, so ini sudut 60. Okay, ini sudut 60 dan kita angkat. Okay, jarum letak pada yang sudut 60 tadi. Okay, kemudian kita buat satu lagi lengkuk pendek. Okay, so dapatlah 120 pula. 120, sambung garisan. Okay. Okay, Hannah ada hantar. Okay, bagus. Okay, betul tepat. Okay, Ranjini pun kali kedua pun. Okay, bagus. Okay, yang lain pun kalau nak hantar boleh. Kita ada masalah. Okay, nanti cikgu akan check. So kalau ada sebarang kesilapan, kita akan terus ni lah. Okay, terus selesaikan apa masalah. So kawan-kawan pun boleh tengok. Okay, supaya kesilapan tu tidak berulang lah. Okay, saling mengingatkan. Okay, so ini adalah 120 darjah. Jangan lupa lengkapkan P. Okay, PQR. Sudut PQR. Okay, so next. Yang ni boleh ke? Okay, Hana dah hantar gambar. Okay, bagus Hana. Okay, dia tanya. Okay, next. Okay, sekarang tadi kita dah lukis 120 dan 60. Lagi kita, okay, kalau kita nak lukis lagi, sudut berapa yang kita boleh lukis? Jadi mula-mula kita lukis 60. Okay, 60 macam ni. Okay, kemudian kita lukis 120 macam ni. So, sudut apa lagi yang kita boleh lukis? Kalau kita teruskan kita punya langkah-langkah yang sama tadi. 180. Yes, betul, 180. Dan kita boleh tambah lagi yang 60. So, tambah lagi 60 sampailah kita dapat bulatan penuh, di mana 360 darjah. Okay, bagus. Okay, tanya, dah faham dah. So, maksudnya hanya menggunakan jangka lukis, kita boleh lukis sudut-sudut tertentu. Tak semua sudut tak semua sudut boleh lukis. Okay, so kita akan belajar pembahagi dua sama sudut. Kenapa kita nak belajar pembahagi dua sama sudut? Okay, tengok ni. Ini sudut 60. So, kita bahagikan kepada 2. So, kita akan dapat sudut 30 kan? Atas 30 dan bawah ni pun 30. Okey, maksudnya daripada situ kita akan dapat sudut yang kecil ataupun yang besar. Okey, tak apa, kita cuba dulu. Okay, so tengok yang ni.
Ada kan dalam soalan awak? Cikgu sediakan ada 2 macam ni. Okey. So jom kita buat dulu. Okay, cikgu tunjuk dulu step dia. Okay, sekejap. Cikgu akan tunjuk stepnya macam mana. Okay, so langkah pertama. Okay, ambil jangka lukis, letak pada B, pada penjuru sudut lah. Okay, pada titik B. Okay. Okay, sudut yang kita nak bahagikan. Letak jarum pada sudut yang kita nak bahagikan. Sekarang dekat sini sudut yang kita ada adalah ABC, iaitu sudut pada B. Okay, sudut pada B. Okay, so laraskan. Okay, laraskan jangka lukis. Okay, tak perlu besar sangat. Okay, kemudian kita buat lengkuk. Okay, lengkuk pertama. Okay, lengkuk tu mesti bersilang pada BC dan BA. Ya, bersilang tu maksudnya dia buat garisan macam tu. Okay, buat tak macam ni? Boleh tak? Okay, ni langkah pertama Boleh. Okay, buka tak kisah berapa besarnya. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil lah. Sedang-sedang. Okay, so buat lengkuk macam ni. Okay, lengkuk tu mesti kena pada garisan AB dan BC. Okay. Okay, next. Okay, next. Kita ambil jangka lukis kita. Okay, kita letak pada garisan yang pertama tu kena tu. Okay. Persilangan, titik persilangan pada BC. Okey. Kemudian, okey. Kita lukis satu lagi lengkuk. Okey, lukis lengkuk macam tu. Okey, lengkuk yang pertama ni panjang lah sebab kita tak tahu dia akan bersilang di mana. Okey. So ni lengkuk yang pertama. Okay, next kita angkat. Okay, ukuran yang sama. Okay, ukuran yang sama. Sekejap, cikgu punya ni. Ukuran yang sama ya. Letak pada titik persilangan pada AB pula. Jarum tu. Okay, laraskan. Okay, pergerakkan kita punya tu. Okay, cari dekat mana dia akan bersilang. So buat lengkuk. Nampak? Sebab kita dah tahu dekat mana dia bersilang, so pendek saja lengkuk yang terakhir tu. Okay? Dapat tak macam cikgu? Dapat cikgu. Okay. So seterusnya ambil pembaris. Okay. So kita akan sambungkan garisan daripada titik B, okay, bucu B ni ke titik ni, titik persilangan. Okay. Okay. So cikgu guna warna merah lah. Awak guna pensel guna pensel. Cikgu guna warna merah nak bagi nampak. Okay, so warna merah tu adalah pembahagi dua sama sudut, garisan pembahagi dua sama sudut. Okay, maksudnya sudut ni tadi, ABC tadi, kita dah bahagikan sama banyak. Okay, belah sini dengan belah sini sama banyak. Okay. So kalau 60 kita bahagikan 2, kita boleh lukis sudut 3, sudut 30. Okay, faham tak step dia ni? Okay, boleh cuba buat untuk yang kedua. Okay, sebelah tu cikgu ada sediakan 2 kan. Satu sebelah kanan, satu lagi sebelah kiri. Memang cikgu sediakan banyak ruang. Okay, soalan yang sama.
supaya awak boleh buat banyak kali. Okay. Yang pertama tak. Besarkan sikit. Okay, langkah pertama kita letak pada hujung, pada sudut Ya Allah. Okay, next kita buat lengkuk yang pertama. Okay, kemudian angkat. Okay, letak pada titik persilangan BC dulu. Okay, so yang ni kalau nak laras ke depan sikit pun boleh. Maksudnya boleh ubah, tapi jangan terlalu pendek. Jangan pendek daripada yang asal. Okay, mesti lebih daripada yang asal. So laraskan ke depan sikit. Okay, nak guna yang sama pun boleh, nak laraskan ke depan pun boleh. So cikgu laraskan ke depan, bukaan dia tu. Okay, cikgu tambah sikit ke depan dan cikgu buat lengkuk. Okay, so bukaan yang sama untuk lengkuk yang kedua tu, cikgu akan lukis lengkuk yang ketiga. So letak jarum pada titik persilangan AB. Okay, sekarang cikgu dah tahu kat mana cikgu nak lukis lengkuk yang ketiga. Okay, so lengkuk yang ketiga adalah di sini. Nampak cikgu dah lukis tu. So lengkuk ketiga cikgu. Kemudian guna pembaris, awak boleh sambungkanlah garisan tu. So nak sambung garisan ni mesti hati-hati. Okay, dah. So dah siap. Okay, Ranjini dah hantar. Okay, betul cara buat tu betul. Okay, good. Okay, next. Boleh cikgu pergi ke langkah yang seterusnya? Boleh. Okay. So kita dah habis yang ni. Okay, tengok yang Hana sekejap. Okay, Hana punya pun bagus, tepat Okay, betul cara buat dia. Okay, so good job. Okay, next kita cuba belajar bina sudut. Okay, tengok dekat sini. Okay, didapati bahawa sudut PQS sama dengan sudut QSQR. Ni daripada buku teks lah ni. So kita sebenarnya telah membina 30 darjah, sudut 30 darjah. So bermula dengan sudut 60 darjah. Okay, so dengan ni dekat sini dekat sini dia rujuk pada yang 15 darjah ni. Okay, mula-mula kita bina yang 60 darjah. Okay, 60 darjah. Okay, 60 darjah yang ni 60 darjah. Kemudian buat pembahagi dua sama sudut. Okay, so kita dapat 30 darjah kan, yang 15 tambah 15 tu kan. Okay, tapi sekarang sebab dia nak 15 darjah, so dia yang 30 darjah yang pertama ni, okay, sudut yang pertama 30 darjah ni dia bahagikan sekali lagi. Okay, bahagikan sekali lagi dan dia dapat 15 darjah, 15 darjah. So 15 darjah tu kita ambil yang ni lah, yang paling bawah, yang paling dekat dengan lengan dia yang bawah ni. Okay, garisan bawah. Okay, so jom kita belajar ke mana nak lukis. Okay, so yang ini kita akan lukis sudut 30 darjah. Sekejap. Okay, 30 darjah. Okay, langkah pertama, buat tembereng garis.
Okey, bina pembiring garis. Okay, so yang ni kita nak lukis. Ya. Kita nak bina sudut A, B, C sama dengan 30 darjah. Okey? Okey, sudut ABC 30 darjah. So, langkah pertama lukis pembiring garis. Okey. Buat senggatan. So, kita tulis B sebab sudut pada B tulis B. Okey, next. Guna jangka lukis. Okey, letak jarum pada B. Okey, ingat lagi nak lukis 60 darjah. Ingat lagi nak lukis 60 darjah? Kalau ingat bagus. Ingat. Okey, so lukis dulu 60 darjah. Lukis dulu sudut 60 darjah. Okey, so kita akan lukis sudut 60 darjah dulu. Okey. Kemudian ingat step dia untuk 60 darjah. Bukaan mesti sama untuk lukis lengkuk dulu. Okey. Okey, so cikgu dah dapat 60 darjah cikgu. Okey, so untuk garisan 60 darjah. Okey. So kita tak perlu buat garisan menyambung lah, garisan lurus yang menyambung B dengan titik bersilangan, tak perlu. Okey, kalau nak buat boleh, tapi buat macam tadi tu. Okey, garis putus putus. Okey. Garis putus putus. Katakan awak nak buat. Okey, sebab kita tak nak 60 darjah, kita nak 30 darjah. Nak buat garisan tak ada masalah, tapi mesti garisan putus-putus. Tunjuk Okay, garisan dia mesti macam ni. Okay, so garisan tu mesti kena pada titik tu lah, titik persilangan. Sambung sikit ke atas. Okay, sampai situ lah. Okay, so itu maksudnya sudut 60 Sudut 60. Okay, so kita akan lukis sudut 30. Maksudnya kita perlu bahagikan sudut 60 tu kepada 2. So kita guna kita guna titik persilangan, yang cikgu tanda merah anak panah tu. Yang tu dengan yang sudut 60 tu, titik pada sudut 60 untuk letak jarum kita. Awak tak perlu lukis lah arrow tu. Cikgu nak tunjuk pada awak je. So sekarang letak jarum pada titik persilangan pertama. Kemudian kita laraskan. Cikgu laraskan dulu. Buka ke depan sikit jangan kecilkan pula, buka ke depan. Kemudian cikgu lukis lengkuk yang pertama. Ni untuk pembahagi dua sama sudut. So lukis lengkuk yang pertama untuk pembahagi dua sama sudut. Kemudian angkat jangka lukis. Jarum letak pada titik persilangan 60 darjah tadi. Yang nak panah cikgu tunjuk dulu. Titik persilangan 60 darjah. Kemudian buat satu lagi lengkuk. Lengkuk ni cikgu buat kecil lah, pendek. Cikgu dah tahu bersilang dekat mana. Dah siap. So sekarang kita hanya perlu lukis garisan lurus yang menyambungkan B dan juga titik persilangan. Daripada B ke titik persilangan tu. Pastikan kena betul-betul lah.
So cikgu lukis, okay, yang ni straight line lah. Okay, garis lurus. Sebab kita dah dapat sudut 30. So A dekat mana? A dekat sini. A. So B ini C. So sudut 30. Okay, buatkan tanda sudut macam tu. Tuliskan 30 darjah. Okay, boleh ke? Boleh cikgu. Okay, sambil-sambil awak cuba tu, cikgu akan buat yang kedua. Okay, cikgu takut ada yang ketinggalan tadi. Okay, tak apa. Jika awak tertinggal, awak ikut step cikgu yang kedua ni. Okay, buat balik. Sekejap, dia tengah proses tak keluar. Ranjini dah hantar, sekejap ya. Okay, so langkah pertama untuk lukis 30 darjah, kita perlu letakkan jarum. Lupa pula. Perlu lukis apa? Senjatan B. Okay, so sini C. Okay, so kita lukis sudut 60. So, sudut 60, laraskan dia. Okay, sikit. So kita buat lengkok. Okay, kita buat lengkok macam tu. Kemudian kita buat sudut 60. Okay, so cikgu dah dapat sudut 60. Okay, katakan cikgu tak nak buat garis putus-putus. Okay, so cikgu akan guna terus titik persilangan. Okay, so titik persilangan pertama, cikgu letak jarum kat situ. Okay, dan cikgu laraskan sikit ke depan. Okay, dan cikgu buat lengkok yang pertama untuk pembahagi dua sama sudut. Okay, kemudian cikgu guna bukaan yang sama yang lengkok pertama tadi. Okay, cikgu letak pada titik persilangan 60 darjah. Okay, cari lengkok pertama pembahagi dua sama sudut tadi. Okay, kita lengkapkan dia, buat lengkok yang kedua. Dah siap. So ini adalah titik persilangan bagi pembahagi dua sama sudut, iaitu 30 sudut 30 darjah. Okay, so guna pembaris dan pensel. Okay, laraskan supaya bila awak buat garisan, dia kena pada kedua-dua titik. Okay, dah. Okay, so sekarang cikgu dah dapat sudut 30 darjah. Okay, so terpulanglah. Awak nak lukis macam rajah pertama. Okay, lukis garis putus-putus untuk sudut 60 darjah. Ataupun gambar rajah kedua ni, awak tak nak lukis. Sebab kita dah tahu kita nak guna dekat mana. Okay. Okay. Okay, kita tengok dulu jawapan Hannah dan Ranjini. Okay, Ranjini yang kedua tu betul. Okay, sekejap. Cikgu ambil Sekejap. Dah habis kelas dah? Dah habis kelas? Belum. Nah, cepat letak poster. Jangan pakai kat situ, pakai sini. Kamera on. Okay, so
Kita tengok dulu jawapan. Jawapan ini Ranjini punya. Okey, yang ni betul. Okey, bagus. 30 darjah. Tadi cikgu tak nampak dia tulis. Tapi dia dah edit. Okey, bagus. Okey, kena tulis 30 darjah. Okey, good. Okay, next. Ini yang Hana punya. Okey, bagus. Semua betul. Ni betul. Okey, bagus. Okey, good job. Okey. Yang ni. Mana buku tu? File. Dalam file kakak. What? Okey. Ranjini dekat sini cikgu nak tegur. Yang lukisan pertama awak tadi tu. Okey, dekat sini sini ni garis putus-putus. Okey, nanti padamkan supaya dia nampak macam garis putus-putus. Okey? Okey. Okey, bagus. So, untuk yang ni kan nampak ada macam garisan-garisan ni. Jangan pula awak padam tau. Garisan semua ni jangan padam. Kalau awak padam, maksudnya cikgu tak nampak awak guna jangka lukis tu. So ini adalah butir-butir yang kita bina sudut 30, sudut 60 dan apa-apa saja sudut menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja. Okey? So biarkan dia. Okey, next. Dia nak 30 je ke tadi? Okey, 45. 45. Macam mana nak lukis 45? Sudut A, B, C 45 darjah. Okey, ada dua cara. So, nak ajar yang mana ni? Okey, cikgu ajar dua cara lah. Okey, so langkah pertama, buat pembaring garis sudut 120. Okey, sambil tunggu cikgu tu, buat sudut 120. Okey, bina sudut 120. So cikgu tak nak terangkan lah sebab awak dah tahu kan. Mana? Tak nampak. Bagi ibu file tu. Tak nampak pula. Ibu tolong. Mina tak nampak. Betulkan tudung. Oh, nampak. Masa Arab kan? Okey. So, sekejap. Buat kat tengah. So, bina sudut 120 dulu. Sudut B. Sorry. 45. 60, sorry. 60. 90, sorry. 60 dulu 60 dulu. Sudut 60. So hanya satu lengkuk je lah. Okay, sudut 60. Okay. So daripada 60 ni kita nak dapatkan 45. Okay. So buat kira-kira sikit. 60 tolak berapa nak dapat 45? Tolak 15 kan? Okay, good. Tolak 15 darjah. Okay, so kita nak tolak 15 tu macam mana? Okay, mula-mula kita dapatkan dulu sudut 30.
Okay, so buat pembahagi sudut, pembahagi dua sama sudut bagi 60 darjah tu. Okay. Okay, buat pembahagi dua sama sudut bagi sudut 60. Okay, so dah ada. Okay, so sekarang nak bagi awak nampak, okay, cikgu akan lukiskan garisan putus-putus. Okay, sebab cikgu nak gunakan satu lagi garisan kat situ untuk letak jarum. Okay, so ini, okay, yang ni garis putus-putus ya. Cikgu lukis warna lain, guna warna hitam. Awak nak guna warna, awak guna pensel je. So garis putus-putus tu mesti kena pada lengkok yang pertama ni. Nampak lengkok ni yang penting. Perlu ada garisan yang kena pada dia. Sebab kita nak letak jarum dekat situ tengok ni lengkok yang pertama tu cikgu letak, cikgu lukis garis putus-putus. So next. Okay dah, sampai situ je. Okay, so maksudnya sini ke sini 30, sini ke sini 30. Okay, so sekarang okay, kita dah ada 30 dekat sini dan juga dekat atas kan. 30 ni itu yang kita 30, kita nak tambah dengan 15 darjah untuk dapatkan 45 darjah. Okay, mana lagi kita nak dapat 45 darjah ni? Daripada ni sudut 30 yang kedua, yang atas. So yang bawah ni kita tak perlu usik. Okay, yang bawah ni tak perlu usik. Allah, hilang dah. Okay. Sekejap, kita hilangkan warna merah tu, tak cantik. Okay, so kita nak ambil lagi 15 darjah daripada sudut 30 yang kedua atas tu Ni, sudut 30 darjah yang kedua. Okay, nak bagi nampak, cikgu buat garisan putus-putus dekat 60 darjah. Okay, so ni 60 darjah, kita buat garis putus. Okay, so itu 60 darjah. Dia lari sikit, sorry. Patutnya kena pada titik tu. Okay, so ini 30 darjah pertama. Okay, ini 30 darjah pertama dan ini 30 darjah yang atas dia. So kita nak ambil dekat sini 15 darjah. Nak ambil dekat bahagian sini. Okay, so next, macam mana kita nak ambil dekat situ 15 darjah? Macam mana nak buat? Kita perlu bahagikan. Okay, kita perlu bahagikan sudut ni kepada 2. So 30 bahagi 2 dapat berapa? Dapat 15. Okay, so letak situ. Okay, guna, okay, letak kompas jangka lukis awak tu pada yang sudut 30 darjah tu. Okay, garisan sudut 30 darjah tu. Sebab tu cikgu buat garisan tu. Okay, letak pada situ, kemudian laraskan. Okay, nampak serabut kan? So boleh ke depan sikit, laraskan dia ke depan sikit. Okay, kemudian buat lengkok untuk pembahagi dua sama sudut. Okay, buat lengkok situ. Mana putih? Tak ada. Ada. Tadi mengapa ada putih situ dalam tu? Tadi. Nanti carilah. Okay, next letak jarum pada yang 60 darjah jarum pada titik kesilangan 60 darjah. Okay, so next kita buat lengkok pembahagi dua sama sudut. Okay, dah siap. Okay, maksudnya ini kita dah bahagikan sudut 30 darjah yang kedua ni. So kita dah dapat 15 darjah kat sini. Okay, kalau kita tak sambung mungkin tak nampak.
So, kita cuba sambungkan garisan dia. Okay. Dia punya ni macam okay, boleh lah kot. Awak kena laras betul-betul pastikan tak lebih daripada garisan tu. Okay, so next. Yang ni kita boleh buat garisan lurus lah. So kita dah dapat 45 darjah. So ini A, ini C. Ibu tu tak mana putih. Mana putih? Okay, so 45 darjah. Maksudnya tadi 30 darjah ni, okay, yang kita bahagikan tadi, kali kedua pembahagian tu, kita ambil 15 darjah daripada sini kan. 15 darjah, kita campur dengan 30 darjah. So kita dapatlah 45 darjah. Okay, jangan tulis macam ni tau. Jangan tulis 15 dan 30 darjah tu. Sorry. Okay, so buat macam ni. Okay, itu tandanya sudut ini simbol sudut. Kemudian tulis 45 darjah. Boleh tak step ni? Boleh cikgu. So bila awak dah faham penggunaan pembahagi dua sama sudut, so apa saja sudut yang kita nak bina tu, insya-Allah lah tak ada masalah. Okey? Okay, ada hantar jawapan tak? Okay, Ranjani hantar jawapan. Kita tengok jawapan Ranjani dulu. Okay, ni 60 darjah. Okay, buat pembahagian. So dapat 30 darjah. Okay, so guna sini dengan sini untuk buat. Okay, good. Okay, bagus. Okay, so betul Ranjani, tanya. Okay, next kita tengok Hana pula. Okay, ni Hana punya. Okay, okay. Satu lagi kita tinggal. Okay, ada. Sorry. Ada A. Kita tak nampak. Okay, so langkah pertama 60 darjah. Second, bahagi dapat 30. Okay, bahagikan lagi. Okay, betul So, 45 darjah. A, B, C. Okay, tanya Ranjani dan Hana. Okay. Dah boleh dah tu. Okay, masih lagi ada masa. Kita cuba lagi sudut berapa 45 dah. Okay, 45. Cikgu ajar macam mana nak lukis 90 darjah, tapi kita boleh dapat 45 darjah. Okay. Kita kat sini cikgu ajar dua cara. Maksudnya kita cuba lukis 90 darjah dulu. Okay, kemudian daripada 90 darjah tu kita boleh dapat 45. Okay, so sudut PQR adalah 90 darjah. Dan satu lagi sudut PQR 45 darjah. Okay, so kita cuba lukis yang pertama dulu. Okay, lukis tembereng garis. Lukis tembereng garis. Okay, kali ni cikgu lukis tembereng. Cikgu punya senggatan dekat tengah sikit. So, sudut pada Q. So, tulis Q. Okay, so, next kita guna jangka lukis.
Okey. Ingat lagi yang kita belajar semalam. Okey, cikgu tunjuk kita belajar semalam. Yang ni. Yang ni. Ingat lagi? Okey, maksudnya kita ada titik dekat tengah. Okey, bagus. Kita ada titik dekat tengah dan kita buat bracket dulu. Okey, sebab kita dah tak guna AB tu kan? Sebab jarak dia tak sama dengan M. So, kita buat bracket dulu untuk lukis garis lurus tu. So itu yang kita nak buat sekarang okey. So, kita terus kepada yang tadi. Mana tadi? Ni sini. Okey. So, kita buat bracket. Okey, kita lukis bracket kiri dan kanan. Satu sebelah kanan. Pusing. Satu sebelah kiri. Itu maksud cikgu bracket. Okey. So kita dah ada jarak yang sama untuk lukis garisan lurus yang tembus pada Q. Okey, so sekarang buat macam semalam. Okey. Letak pada bracket sebelah kanan dulu. Okey, laraskan jangka lukis lebih daripada separuh. Okey, lebih daripada separuh. Okey, kali ni kita buat atas saja sebab dia dah ada titik bawah tu kan. So atas saja. Okey, satu. Okey, next. Kita ubah posisi. Kita letak jarum pada bracket sebelah kiri. Okey. Ubah jarum letak pada bracket sebelah kiri. Okey, sekarang kita buat lengkuk yang kedua. Okey, so dah dapat titik persilangan. So kita sambungkan garisan titik persilangan dengan Q. Panjang berbenar dia punya ni. Pendek yang sikit. Panjang lagi. Ya Allah. Tak jadi pendek tu ni. Okay, so kita sambungkan titik ni. Pastikan betul-betul kena. Okay. Jangan sampai ke bawah. So sambung daripada titik Q ke atas. Okay, titik Q ke atas. Okay, dah siap. Okay, so sekarang kita dah siap. So P kita dekat atas, Q kat bawah, R di ujung. So mana sudut PQR kita? Yang ini lah. Sudut 90 darjah. Okay, 90 darjah dah siap. Faham tak? Faham cikgu. Okay. Macam cikgu tunjuk, macam mana nak dapat 45 darjah pula. Kalau yang ni 90 darjah, macam mana kita nak dapat 45 darjah? Okay, so buat cara yang sama juga. Bilang pula so, jadi panjang ni punya jap. Ada gangguan. Kita buang dulu, kita ambil yang baru. Okay. Okay, yang ni pendek. Okay, so lukis sudut 90 darjah dulu. Okay, sekarang kita nak lukis 45 darjah tapi menggunakan sudut 90 darjah. Okay, so ada banyak cara lah untuk 45 darjah ni. Lebih daripada satu cara. So kita bina dulu sudut 45 darjah. 90 darjah. So sini Q. Okay, so buat bracket dulu. Bracket belah kanan, kemudian buat bracket belah kiri. Ini cikgu namakan bracket sebab dia nampak macam bracket.
Sebenarnya kita lukis lengkuk. Okey, lengkuk pertama, lengkuk kedua. So kita akan gunakan bracket atau lengkuk ni okey untuk lukis pembahagi dua sama serenjang tu. Okey, so kita letak jarum pada bracket belah kanan. Okey, laraskan dia jangan kurang daripada Q, mesti lebih. Okey, laraskan dia lebih daripada Q. Kemudian buat lengkuk yang pertama. Okey, dah. Kemudian kita letak jarum pada bracket kiri, bracket sebelah kiri. Okay, buat lengkuk yang seterusnya, yang kedua. Okay, so dah. Okay, so guna jangka lukis, guna pembaris. Sambungkan titik Q dan titik persilangan tu. Okay. Okay, so dah dapat 90 darjah. Okay, sekarang kita nak 45 darjah. Maksudnya kita kena bahagikan. Okay, 90 bahagi dengan 2. So kita akan dapat 45 darjah. Sebab tu kita akan guna pembahagi dua sama sudut. Okay, so letak jarum pada sudut Q. Okay, letak pada sudut Q jarum kita. Okay, so next, pusingkan jangka lukis. Okay, so sekarang kita nak bina pembahagi dua sama sudut. Okay, so kita tukar warna supaya awak nampak warna hitam Okay, so ni warna hitam. Kita nak lukis pembahagi dua sama sudut Okay, so next, letak pada bahagian hitam tadi. Okay, lengkuk hitam yang bersilang dengan garisan Q. Okay, so ni kita boleh tulislah QR. Okay, so kita laraskan ke depan sikit. Okay, dan buatlah garisan kita. Okay. Okay, so bukaan yang sama kita akan guna untuk lukis lengkuk yang kedua untuk pembahagi dua sama sudut. Letak pada mana? Dah silap. Letak pada yang 90 darjah Letak pada 90 darjah. Okey, tak sampai ni. Tak sampai. So cikgu kena panjangkan lagi. Panjangkan lagi. Okey, dia guna yang lain sebab tadi dah lari sikit. So cikgu kena panjangkan lagi sebab dia tak bersilang. Okey. Kemudian cikgu angkat, ukuran yang sama. Cikgu angkat jarum letak pada persilangan 90 darjah. Okey, 90 darjah kat situ. Kemudian kita buat lengkuk yang seterusnya, pembahagi dua sama sudut. Dapat tu. Okay, so dah dapat ni pembahagi dua sama sudut. Okay, good. So okay, kita boleh bina garis lurus. Okay, cikgu lupa. Okay, garisan 90 darjah tu. Okay, tengok. Ni garisan 90 darjah. Yang tu sebenarnya perlu garisan putus-putus. Okay. So kita selesaikan ini dulu. PQR. So ini adalah sudut 45 darjah. So kita baiki sikit yang ni. Sebab tu kena guna pensel supaya kita boleh ubah apa yang kita nak ubah. Allah, dia lari. Okay, tak apalah yang tu. Okay, nampak? So sekarang cikgu dah jadikan garisan 90 darjah tadi garisan putus-putus. Sebab kita tak nak garisan tu. Nanti pemeriksa confuse. Kita ni nak lukis 45 darjah ke 90 darjah. Okay, setakat ni okey ke? Okey, cikgu. Okay.
So cikgu dah ajar, okay, dan kita pun dah belajar, okay, macam mana nak lukis sudut 60 darjah, sudut 120, sudut 30, sudut 15 pun awak dah lukis sebenarnya. Okay, sudut 90 darjah dan sudut 45 darjah. Okay, so ada lagi yang cikgu bagi 75 dan 105. So yang ni kalau awak nak cuba, boleh cuba sendiri. Okay, so nanti cuba macam mana nak dapat 75 ni. Sebelum cikgu bagi cuba sendiri tu, macam mana nak lukis 75 tu. Nak cuba sendiri. Macam mana? First kena lukis apa? Mama dia hilang. First kena lukis tengok 75. Kita boleh lukis sudut berapa untuk guna jangka lukis dan pembaris. Sudut apa yang kita boleh lukis? Yang asas lah, yang asas 60, 120. So kita nak lukis yang mana dulu? Okay, so kita guna 60 dulu kan? 60. Okay, 60 nak jadi 75, kena tambah berapa lagi? 15. Bagus. 60 nak dapat 75, kena tambah 15 lagi. So mana nak dapat 15 ni? Okay, maksudnya kena lukis 120. Okay, so daripada 120 tu 60 yang pertama. Okay, yang pertama ni tak perlu usik. Okay, tak perlu usik. 60 darjah yang kedua tu awak perlu usik. Maksudnya daripada sini kena buat pembahagian. Okay, dapatkan dulu 30 darjah, kemudian bahagikan lagi, dapatkan 15 darjah. Maksudnya ada dua pembahagian untuk 60 darjah yang kedua. Nak buat ke kita nak buat sendiri? Nak cuba. Nak cuba sendiri Okey, jap. Kita sebelum kita habiskan kelas, kita tengok jawapan ni dulu. Yang ni Ranjini punya. Hana ada nak hantar jawapan ke? Tak. Ini jawapan Ranjini. Yang pertama 90 darjah. Okay, so bila awak hantar jawapan ni, so cikgu boleh bincang lah, boleh semak dan kawan-kawan pun boleh tengok. Okay, so kalau ada kesilapan tu, kawan-kawan pun boleh belajar sekali daripada kesilapan tersebut. Okay, so next. Okay, so ni betul lah. Okay, mula-mula bracket, kemudian lukis garis lurus. Okay, dan lengkapkan. Okay, dia ada simbol sudut tegak PQR. Okay, betul lah. Okay, art tu tak perlu buat garisan tu, tak apa, biarkan dia kosong. Okay, tak perlu buat senggatan pendek tu. Okay, so soalan ni, okay, so bracket. Okay, so 90 darjah, betul. Okay, so buat pembahagi dua sama sudut. Okay, kalau boleh Ranjini panjangkan sikit kat bawah ni. Okay, kita takut dia tak bersilang. Okay. Okey, cikgu. Okey, so kedudukan dia betul. Okey, so satu saja dekat sini Ranjini lupa tu. Sudut 45 darjah. Okey, so yang lain semua overall. Okey, good job. Bagus Hana ada nak hantar ke sebelum kita habis ni? Oh, Alhamdulillah ini ramai. Okey, terima kasih kerana join. Okay, topik kita memang best ya. Kita membina. Kita membina hanya menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja. Okay, ada lagi yang nak kongsi jawapan?
Kalau tak ada, masa pun dah hampir tamat, 2 minit lagi. Okay, cikgu ucapkan terima kasih kerana berjaya join kelas. Okay, so cikgu harap hari ni apa yang kita belajar ni awak boleh faham dan boleh apply lah. Okay, so dalam exam nanti cikgu tak tahu akan keluar. Tapi untuk exam kita akan masuk topik bab 6, bab 7 dan bab 8. Okay, bab 6, 7 dan 8. Okay, so dah boleh mula ulang kaji. Okay, so nanti video ni